Assalamualaikum, saya ingin membincangkan tentang gangguan fizikal. Gangguan fizikal ialah gangguan yang berlaku secara langsung atau nyata semasa proses komunikasi berlaku. Hal ini menyebabkan maklumat yang disampaikan menjadi kurang jelas atau tidak diterima dengan sepenuhnya. Antara contoh gangguan fizikal ialah gangguan ketika pekerja melakukan tugas mesin rumput. Sebagai contoh, apabila proses PDP sedang berlaku, terdapat bunyi mesin rumput yang menjadi halangan dalam penyampaian pesyarat kepada pelajar. Perkara ini akan mengganggu fokus pelajar dan komunikasi dalam PDP tersebut. Bunyi bising mesin rumput akan menyebabkan mereka membuat tanggapan sendiri tentang maklumat yang disampaikan oleh pensyarah. Hal ini menyebabkan apa yang difahamkan oleh pelajar berbeza dengan apa yang ingin disampaikan oleh pensyarah tersebut. Oleh itu, komunikasi tidak berkesan berlaku dalam PDP tersebut. Terusnya, bunyi hujan. Bunyi hujan juga merupakan gangguan bunyi yang dapat mengganggu masalah komunikasi pelajar. Contohnya, apabila hujan turun dengan lebat, ia akan menghasilkan bunyi yang sangat bising, maka setiap apa yang disampaikan oleh para pensyarah ketika proses pembelajaran tidak dapat didengari dengan jelas oleh para pelajar. Maka komunikasi tidak berkesan juga berlaku. Selain itu, pelajar yang mempunyai gejala tidak sihat seperti demam merupakan salah satu juga gangguan komunikasi. Apabila seseorang itu demam, dia akan mengalami kesukaran untuk berkomunikasi kerana antibodinya yang sedang lemah dan tidak bertenaga menyebabkan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Malah, jika pelajar itu berada dalam keadaan penat juga, susah untuk mereka berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, apabila seseorang baru saja menyelesaikan acara lari yang 400 meter, badannya automatik akan berasa penat dan tidak mampu untuk menerima maklumat dengan baik. Maka komunikasi tidak berkesan juga berlaku. Hal ini juga telah disokong oleh salah seorang pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin, iaitu Siti Safura binti Bunyamin daripada Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan Komunikasi. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syakira binti Zamri. Sekarang ni saya bersama dengan Cik Safura, seorang pelajar yang daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Cik Safura, saya ingin menanyakan beberapa soalan. Soalan pertama saya, adakah bunyi orang yang melakukan tugas mesin rumput boleh mengganggu komunikasi? Kalau pada pendapat saya, ia boleh mengganggu komunikasi. Kenapa? Kenapa Cik? Sebab bunyi mesin rumput tu kan bising. So kalau kita tengah bercakap ni, kalau ada tiba-tiba orang mesin rumput dekat tepi tu, memang akan mengganggu komunikasi. Jadi dengar tak dengar je nanti. Faham? Pendapat saya. Soalan saya yang kedua, adakah bunyi hujan boleh mengganggu komunikasi? Bunyi hujan pun boleh, tapi dia bergantung kepada macam mana keadaan hujan tu. Kalau macam hujan yang lebat tu, dia boleh mengganggu komunikasi kita lah. Kalau macam yang hujan yang renyah-renyah tu tak mengganggu sangat. Tapi kalau secara umumnya, dia tak mengganggu lah hujan. Saya setuju dengan pendapat Cik Safura. Soalan saya yang ketiga, adakah keadaan fizikal yang tidak sihat seperti demam boleh mengganggu komunikasi? Kalau bagi saya, ya. Sebab kita kan sakit. Jadi kadang-kadang kalau kita nak bercakap tu pun dia ambil masa sikit untuk kita adapt dengan persekitaran tu. Ya. Faham? Soalan saya yang terakhir, adakah seseorang yang dalam keadaan kepenatan sukar untuk berkomunikasi? Bagi saya, ya, sama dengan yang demam tadi, yang tidak sihat. Dia demam, dia cepat penat lah. Dia cepat penat. Sukar untuk dia berkomunikasi. Terima kasih Cik Safura kerana sudi menjawab soalan saya. Sekian, terima kasih. Masalah seperti kesukaran memaparkan slide boleh juga menyukarkan komunikasi terhadap pelajar. Masalah ini kerana slide bertujuan untuk memberikan kefahaman kepada pelajar. Sebagai contoh, kebanyakan pakar motivasi, guru atau pensyarah akan memikirkan kaedah yang terbaik supaya pelajar dapat memahami dengan lebih mudah tentang apa yang dipelajari oleh mereka. Slide merupakan antara kaedah yang selalu dilakukan oleh mereka untuk memberi kefahaman kepada para pelajar. Oleh itu, kesukaran ketika memaparkan slide dapat mengganggu pemahaman pelajar dan di situ komunikasi tidak berkesan juga berlaku. Sebenarnya gangguan mikrofon. Gangguan mikrofon juga menjadi faktor gangguan komunikasi terhadap pelajar. Hal ini terjadi kerana mikrofon digunakan untuk berinteraksi dengan orang ramai. Komunikasi boleh terganggu apabila penyampai maklumat ingin berinteraksi dengan ramai pelajar. Jika mikrofon rosak, maklumat tidak akan disampaikan dengan baik, maka di situ berlakunya komunikasi secara tidak berkesan. Ini telah disokong oleh dua orang pelajar di Universiti Sultan Zainal Abidin, iaitu Sharifah Nur Isya Damia binti Said. Saya ingin menginterview tentang gangguan komunikasi terhadap pelajar. Okey, pada pendapat anda, adakah kesukaran untuk memaparkan slide boleh mengganggu komunikasi? Okey, Salam. Saya Sharifah Nur Isya Damia dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Merujuk pada soalan tu, pada pendapat saya kan, ya, bagi saya ya, sebab slide dia adalah untuk memberi pemahaman kepada para pelajar semua kan. Jadi contoh kalau macam motivator ataupun guru ataupun lecturer lah, dia bagi slide mereka perlu menggunakan kaedah yang kaedah yang terbaik lah
supaya dengan dia tidak mengganggu pemahaman pelajar disebabkan oleh gangguan slide itu. Okey. Pada pendapat anda, adakah kerosakan pada mikrofon boleh menjejaskan komunikasi? Okey, gangguan mikrofon itu dia mengganggu komunikasi kerana contohnya biasanya kalau kita guna mikrofon ni, kita akan berinteraksi dengan orang ramai. Jadi kalau contohlah mikrofon tu terdapat gangguan ataupun rosak, dia mengganggu komunikasi lah untuk yang penyampaian maklumat kepada yang menerima maklumat tu. Macam Selain itu, halangan komunikasi juga berpunca daripada halangan semantik. Halangan semantik adalah penggunaan perkataan yang sama tetapi maksud yang berbeza. Dalam konteks yang lebih mudah, ini disebabkan oleh penggunaan perkataan yang mempunyai banyak makna. Contohnya, perkataan berada yang mempunyai dua makna berbeza di mana ianya boleh membawa maksud mempunyai kemampuan. Contoh ayat, rumah agam itu dimiliki oleh orang berada, dan maksud lainnya pula untuk menunjukkan lokasi seperti Ali berada di Padang. Perkataan yang mempunyai dua maksud yang berbeza ini perlu digunakan berdasarkan situasi tertentu kerana akan disalahertikan oleh penerima sebagaimana disokong oleh Cik Azira semasa sesi temu bual berlangsung. Adakah Cik Azira boleh memahami percakapan rakan sekiranya mereka memilih perkataan yang salah dan boleh membawa maksud baharu ketika berkomunikasi? Untuk pandangan saya tentang soalan Cik Aisyah tadi, memang sebetulnya kalau Perkataan yang salah tu dia akan merumitkan seseorang tu untuk memahami komunikasi yang dinyatakan oleh orang lain, kerana kita sebagai manusia ni memang kadang-kadang orang cakap kalau guna perkataan yang salah tu dia boleh menimbulkan mungkin perselisihan faham jugalah, dan boleh membawa pada pergaduhan yang besar. Mungkin. Halangan semantik ini juga dapat dilihat melalui penyebutan perkataan yang tidak tepat dan pemilihan perkataan yang salah yang boleh membawa kepada maksud baharu di dalam komunikasi antara dua pihak. Kita dapat melihat contoh di dalam perkataan SEMAK yang boleh membawa kepada maksud yang berbeza walaupun mempunyai ejaan yang sama. Ia juga mempunyai sebutan yang berbeza. Sebagai contohnya, sebutan semak adalah membawa maksud kepada untuk mengkaji dan meneliti, manakala perkataan semak merujuk kepada tumbuhan-tumbuhan kecil dan rendah. Penyebutan perkataan yang salah ini juga sudah pasti akan menimbulkan kesalahfahaman antara dua pihak yang berkomunikasi. Berdasarkan contoh dan kajian yang telah dilakukan, jelaslah di sini bahawa halangan semantik merupakan salah satu daripada punca kepada komunikasi yang tidak berjaya kerana ianya membawa kepada perubahan makna kepada penerima. Apabila penerima tidak mampu untuk memahami dan menterjemah mesej daripada penyampai, maka komunikasi antara mereka adalah tidak berkesan. Seterusnya ialah gangguan psikologikal. Gangguan ini ialah tentang cara berfikir yang berlainan dan tanggapan yang berbeza antara penerima dan penghantar mesej. Contoh gangguan psikologikal antaranya ialah perasaan marah, sedih, bosan dan sebagainya. Hal ini dapat melambatkan atau memesongkan niat atau mesej yang ingin disampaikan dan akan menyebabkan proses komunikasi gagal. Perkara ini telah disokong oleh seorang responden iaitu Cik Sarah yang menyuarakan pendapat dan pandangannya tentang bagaimana gangguan psikologikal boleh mempengaruhi proses komunikasi. Okey, sekarang bersama saya Cik Sarah iaitu merupakan seorang pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Okey, Cik Sarah, saya akan bertanyakan beberapa soalan. Adakah emosi sedih boleh mengganggu seseorang ketika berkomunikasi? Ya, bagi saya sekiranya seseorang itu menghadapi situasi sedih, memang jelas akan mengganggu komunikasi di antara satu sama lain. Kenapa? Sebab orang tu akan rasa tak ada mood dan dia akan rasa bosan dan tak ada masa nak layan komunikasi orang yang akan berkomunikasi dengan dia. Bagi saya macam tu. Okey, soalan seterusnya. Adakah perasaan marah boleh mengganggu komunikasi seseorang? Memang jelas kita nampak sekiranya seseorang tu rasa marah dan tak ada mood, semestinya akan mengganggu komunikasi kerana sekiranya sebelah pihak sahaja yang ingin nak berkomunikasi tapi sebelah pihak lagi perasaannya terganggu, marah. Jelas kita nampak memang akan mengganggu komunikasi di antara satu sama lain. Tak kisahlah sama ada pihak tersebut nak ingin teruskan komunikasi mereka tetapi memang menghalang. Seterusnya, adakah sifat kurang yakin pada diri sendiri juga boleh mengganggu komunikasi? Sikap kurang yakin ya? Kurang yakin.
memang kita nampak biasanya kalau berkomunikasi masalah utama keyakinan diri. Sekiranya seseorang tu tak ada keyakinan diri, memang tak boleh nak berkomunikasi. Tambah-tambah lagi dengan pihak luar ke mana-mana, memang jelas tidak boleh berkomunikasi. Sekiranya sikap keyakinan diri itu tak ada dalam diri seseorang. Last, adakah seseorang dalam keadaan bosan juga boleh menjejaskan komunikasi? Memang jelas bosan. Bosan. Kita refer kepada individu tersebut. Setengah orang bila dia bosan, dia boleh lagi melayan seseorang untuk berkomunikasi, tetapi dia melayan dalam keadaan nak ke tak nak, macam tu. Jadi bagi saya bosan pun boleh mengganggulah komunikasi. Rasa setakat itu saja. Terima kasih Cik Sarah. Sama-sama. Okey, itu sahaja daripada saya. Daripada temu bual berikut, jelaslah bahawa gangguan psikologikal boleh menjejaskan proses komunikasi kerana emosi yang berlebihan telah disertakan semasa berkomunikasi, sama ada dari sebelah pihak atau kedua-duanya. Halangan dari segi sosiologikal adalah disebabkan wujudnya perbezaan dari segi persekitaran budaya dan sosial antara seorang individu dengan individu lain. Halangan sosiologikal boleh dilihat daripada aspek perbezaan umur, budaya, jantina, kaum, agama, taraf hidup dan latar belakang pendidikan. Cara percakapan yang berbeza antara seorang individu dengan individu yang lain juga boleh menjadi penghalang kepada komunikasi berkesan. Contohnya, penduduk kampung gagal memahami maklumat tentang penyakit berbahaya yang disampaikan oleh seorang doktor kerana perbezaan sosial dan budaya. Apatah lagi jika doktor berkenaan menggunakan istilah-istilah perubatan yang boleh membawa kepada halangan bahasa atau semantik. Contoh ini merupakan aspek perbezaan latar belakang pendidikan antara seorang individu yang berpendidikan dalam bidang kedoktoran dengan individu lain yang tidak mempunyai pendidikan dalam bidang tersebut. Hal ini demikian berlaku kerana terdapat beberapa istilah khusus atau lebih dikenali sebagai jargon yang digunakan dalam bidang atau kepakaran tertentu yang menyebabkan penerima maklumat sukar faham apa yang ingin disampaikan oleh penyampai maklumat ini. Selain itu, kesukaran untuk memahami dialek yang digunakan oleh rakan ketika berkomunikasi. Dialek ialah satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas khas sosial berbeza daripada bahasa standard, contohnya dialek Kelantan, dialek Kedah dan sebagainya. Hal ini dapat disokong oleh seorang responden daripada temu bual yang telah kami lakukan, iaitu Cik Nur Azira Wahidah binti Sobri dari program Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan Kepujian. Okey, soalan yang pertama, adakah Cik Azira mengalami kesukaran untuk memahami penggunaan dialek yang digunakan oleh rakan semasa berkomunikasi? Pada pendapat saya, penggunaan dialek yang berbeza boleh mengganggu kelancaran sesuatu komunikasi disebabkan oleh perbezaan antara dialek. Okey. Antara cara mengatasi masalah fizikal ialah memberi tindak balas secara lisan atau bukan lisan. Contohnya, ketika dalam sebuah kelas terdapat bunyi bising seperti bunyi mesin rumput atau bunyi hujan lebat ketika guru mengajar dan para pelajar tidak mendengar dengan baik apa yang diperjelaskan oleh guru mereka. Mereka boleh bertanya kembali apa yang tidak mereka dengari kepada guru mereka. Mereka juga boleh menulis apa yang ingin disampaikan jika mereka terlalu penat untuk berbicara atau sakit seperti demam. Jika ketika itu berlaku kerosakan mikrofon atau pembesar suara, mereka boleh melontarkan suara dengan lebih kuat agar dapat didengari. Atau ketika seseorang pensyarah mengajar dan mempunyai kesukaran memaparkan slide, pensyarah itu boleh memberi slide tersebut kepada pelajar mereka. Selain itu, langkah mengatasi masalah semantik pula ialah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Perkataan yang digunakan haruslah mudah difahami dan kurangkan penggunaan maksud tersirat yang sukar difahami oleh pendengar. Contohnya, masalah pertuturan seperti salah menyusun ayat yang ingin disampaikan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa yang sukar difahami hingga menyebabkan pendengar salah menafsir ayat dan boleh menyebabkan pergaduhan antara kedua pihak. Seterusnya, cara mengatasi halangan komunikasi antara psikologi ialah bersikap rasional dan mengawal perasaan. Contohnya, ketika berkomunikasi, salah seorang daripada mereka mungkin mempunyai perasaan marah atau sedih. Mereka haruslah cuba untuk menarik nafas dengan tenang sebelum menyambung perbicaraan agar mereka tidak bercakap perkara yang boleh menyesal di kemudian hari. Jika mereka mula berasa bosan atau mempunyai persepsi yang berbeza antara satu sama lain, mereka haruslah berfikir dahulu dan memilih perkataan yang tidak menyinggung perasaan pendengar. Jika mereka rasa kurang percaya diri, mereka haruslah mengasah
komunikasi mereka dengan lebih baik. Akhir sekali, langkah untuk mengatasi masalah sosiologikal pula ialah dengan memahami perbezaan individu tersebut dengan lebih baik. Oleh itu, rakan tersebut boleh mempelajari dialek yang digunakan. Sejujurnya, perkara ini amat seronok dipelajari kerana keunikan dialek-dialek yang berbeza. Dengan mempunyai fahaman yang betul, seseorang itu dapat menggunakan taktik yang tepat untuk berkomunikasi antara satu sama lain.